Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Akhirnya Anwar Ibrahim sekolahkan orang-orang yang tak puas hati, dia banyak berjalan. Ada orang kata Anwar Ibrahim selalu pergi luar negara, macam-macam lah mereka gelar Anwar Ibrahim. Rupa-rupanya ini jawaban Anwar Ibrahim, kenapa dia banyak berjalan. Jadi Anwar Ibrahim membidas pihak yang menasihati beliau jangan berjalan banyak sangat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim membidas pihak yang menasihati beliau supaya jangan berjalan banyak sangat, yang disifatkan beliau sebagai tidak mengetahui kerja keras dilakukannya dalam mencari pelaburan untuk negara. Itulah. Bayangkanlah mereka yang menasihati ini adalah orang yang tak tahu kerja keras. Mereka mungkin silap-silap hari bulan, hanya duduk di bawah ekon, di bawah kerusi, di bawah meja, dan tak tahu nak buat apa. Itulah orang yang betul-betul tak guna, tak tahu kerja keras. Anwar Ibrahim banyak berjalan bukan karena suka-suka, tetapi beliau banyak berjalan kerana untuk mencari pelaburan untuk negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa nasihat untuk jangan berjalan sangat tidak memahami kerja keras yang dilakukannya dalam mencari pelaburan untuk negara. Beliau menjelaskan bahawa Malaysia memerlukan pelaburan untuk menyelesaikan masalah pekerjaan dan meningkatkan keupayaan ekonomi negara serta rakyatnya. Anwar menekankan bahawa lawatan kerja ke luar negara adalah penting untuk menarik pelaburan dan menjalin hubungan strategik dengan jadual yang padat dan pertemuan penting. Beliau berkata, sebagai sebuah negara dagang, Malaysia memerlukan pelaburan kerana tanpa pelaburan, negara tidak boleh menyelesaikan masalah berkaitan pekerjaan atau mewujudkan peluang pekerjaan sekaligus meningkatkan keupayaan ekonomi negara dan rakyatnya. Pelaburan membantu memesatkan pembangunan negara. Soalnya, apakah saya perlu terus berkunjung ke luar negara? Ada yang tegur, kita jangan berjalan banyak sangat. Dia tak tahu kita datang malam. Tak sampai hotel terus ada 2 pertemuan kemudian sambung lagi. Duta tambah pre-council hingga tengah malam. Kemudian pagi-pagi, 7 pagi sudah ada mesyuarat 2 hala. Itu tugas kita sampai sekarang dan terus balik bekerja. Saya tak ambil 1 hari pun untuk bermain golf, kata beliau kepada media Malaysia selepas menyampaikan ucap tama pada Forum Masa Depan ASEAN kedua, anjuran Kementerian Luar Vietnam dan dihadiri Perdana Menteri Vietnam Pham Minh Chinh, Perdana Menteri New Zealand Christopher Luxon dan Presiden Timor Leste Jose Ramos Horta. Ucap tama Perdana Menteri pada forum itu merupakan sebahagian daripada lawatan kerja 2 hari beliau ke Vietnam yang merupakan kali pertama sejak Malaysia menjadi pengerusi ASEAN pada tahun ini. Anwar tiba di lapangan terbang antarabangsa Noi Bai di Hanoi pada jam 7.10 malam tadi. Sebaik tiba di Hanoi, Perdana Menteri terus mengadakan kunjungan hormat ke atas Setiausaha Agung Jawatan Kuasa Pusat Parti Komunis Vietnam, To Lam di Ibu Pejabat Parti berkenan dan menghabiskan masa kira-kira 30 minit berbincang tentang pelbagai perkara melibatkan kepentingan 2 hala. Selepas itu, Anwar bergegas mengadakan kunjungan hormat terhadap Ramos Horta dan meluangkan masa kira-kira 1 jam bersama pemimpin itu berbincang tentang isu 2 hala Malaysia dan Timor Leste. Selepas kunjungan hormat Ramos, Perdana Menteri Anwar Ibrahim menghabiskan masa pula mempengerusikan mesyuarat pre-council dengan delegasi Malaysia yang turut sama dalam lawatan kerjanya di Vietnam sebelum menamatkan harinya yang sibuk itu. Seawal jam 7.30 pagi waktu tempatan hari ini, Anwar telah mengetuai delegasi Malaysia dalam mesyuarat
dan bersarapan bersama delegasi Vietnam yang diketuai oleh PAM dengan isu-isu kepentingan bersama menjadi perhatian kedua-dua pihak. Perdana Menteri kemudian menyampaikan ucap tama pada forum masa depan kedua sebelum mengadakan sidang media dengan media Malaysia yang mengikuti lawatan kerja 2 harinya ke negara Asia Tenggara itu. Sebelum pulang ke tanah air, Anwar berkesempatan melakukan kunjungan hormat terhadap Presiden Republik Sosialis Vietnam, Luong Chong, sekaligus menamatkan lawatan kerja 2 harinya yang padat dengan pelbagai atur cara rasmi. Anwar yang juga Menteri Kewangan berkata Kementerian Luar serta Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri mempunyai peranan yang strategik berbanding pada tahun-tahun sebelumnya. Beliau berkata, Malaysia akan menerima lawatan daripada pemimpin-pemimpin Afrika Selatan bulan depan diikuti China. Pada April, Presiden China Xi Jinping, maknanya, bila kita tunjukkan persahabatan, beliau pun datang. Bila datang ke Malaysia itu, beliau datang dengan rombongan perniagaan berpuluh dan beratus orang, memberikan pendedahan kepada peluang-peluang perniagaan dan perdagangan di Malaysia, kata Perdana Menteri. Semalam, Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata, Malaysia telah merekodkan pelaburan diluluskan berjumlah 378.5 bilion pada tahun 2024 yang merupakan paras tertinggi dalam sejarah negara. Bercakap dalam sidang media tahunan Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia MIDA, beliau berkata ia merupakan suatu peningkatan sebanyak 14.9% dari tahun ke tahun dan jumlah pelaburan itu menjangkau 6,700 projek merentas sektor utama. Tengku Zafrul berkata, jumlah pelaburan itu dijangka mewujudkan lebih 207,000 pekerjaan baru sekaligus mengukuhkan kedudukan Malaysia sebagai destinasi pelaburan utama. Walaupun menghadapi cabaran ekonomi global yang berterusan katanya, Malaysia terus menarik pelaburan yang besar dengan pelaburan domestik menyumbang 208.1 bilion bersamaan 55.0% dan pelaburan asing menyumbang 170.4 bilion iaitu 45.0%. Keyakinan pelabur asing di Malaysia kekal sangat kukuh dengan pelaburan strategik datang daripada 5 negara utama iaitu Amerika Syarikat mendahului dengan 32.8 bilion ringgit, diikuti Jerman 32.2 bilion ringgit, China 28.2 bilion ringgit, Singapura 27.3 bilion ringgit dan Hong Kong 7.4 bilion ringgit. Jadi akhirnya Anwar bersuara berkaitan dengan nasihat supaya beliau jangan berjalan banyak sangat. Akhirnya orang yang beri nasihat itu rupa-rupanya tidak mengetahui kerja keras yang dilakukannya dalam mencari pelaburan untuk negara. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera. Baru-baru ini ada satu pool dibuat oleh Fahmi Reza, kuasa siswa. Dalam pool tersebut, hello warga Twitter Jaya yang buka akaun Cyber Trooper PH, BN, PN atau mana-mana parti politik. Di mana kamu berdiri dalam politik Malaysia sekarang? Kamu lebih cenderung menyebelahi pihak mana? Soal Fahmi Reza di dalam pool yang kita lihat ini yang telah tular di Facebook. Namun demikian, yang agak memeranjatkan dan mungkin mengecewakan Fahmi Reza ialah 48% daripada netizen memilih pro kerajaan Madani untuk disebelahi. Manakala 46% pula menulis tidak mahu menyebelahi mana-mana atau berada di atas pagar. Dan yang mengecewakan dan cukup memalukan ialah pro pembangkang hanya mendapat 6% sahaja. Jumlah keseluruhan yang mengundi ialah 5,896 dan jumlah itu cukup banyak.
Daripada jumlah itu sudah dapat dilihat dan dihidu, nampaknya Perikatan Nasional Pembangkang kini mula kehilangan kuasa dan tajinya. Menurut Norman Rizwan di dalam Facebook page beliau, Anwar Ibrahim semakin diterima rakyat Malaysia. UMNO sokong Anwar untuk kekal Perdana Menteri hingga tahun 2032. Berita gembira apabila UMNO melalui Presiden Zahid Hamidi menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk kekal sebagai Perdana Menteri selepas PRU 16. Kenyataan rasmi Zahid ini bukan sahaja menstabilkan politik negara, tetapi ekonomi negara. Jadi sekarang kita semua boleh fokus bekerja sehingga awal tahun 2027 nanti menjelang PRU 16. Pedulikan, kata Papa Gomo, tiap-tiap minggu sikit lagi untuk mengajak orang Melayu berhayal dan berharap dengan memberi harapan palsu. InsyaAllah Anwar akan jadi Perdana Menteri sehingga tahun 2032 nanti, jika beliau diberikan kesihatan yang baik dan umur yang panjang. Doakan. Saya yakin menjelang tahun 2032, reformasi keseluruhan yang ingin dilakukan akan mencapai 80%. Ketika itu, rasuah ini bukan lagi budaya orang Melayu atau pegawai kerajaan. Orang Melayu ketika itu akan merasa jijik dan malu untuk makan rasuah. Ketika itu, percayalah, dari 48% tinjauan Fahmi Reza akan meningkat kepada 60%. Setiap bulan peratusan ini akan bertambah dan bertambah. Faktor keyakinan saya graf Perdana Menteri ke-10 akan meningkat ialah ekonomi semakin baik. Sabah dan Sarawak tidak sokong politik agama dan kaum Perikatan Nasional. Ramai anak-anak muda setiap tahun ke IPT hanya melalui pendidikan akan dapat keluarkan pemikiran anak-anak muda Melayu dari doktrin candu agama ekstrim. Bukti tinjauan Fahmi Reza ini di tweet yang kita tahu terkumpul golongan intelektual, orang yang bijak tahu menilai kerajaan mana yang wajar disokong. Orang Melayu mula selesa dengan budaya-budaya baru seperti tidak lagi perlu rasuah pegawai-pegawai untuk lesen-lesen tertentu. Kaum-kaum bukan Melayu menolak politik perkauman. Rakyat Malaysia khasnya orang Melayu akan muak dengan fitnah-fitnah politik. Suatu hari nanti PAS akan dilabelkan, ingat fitnah, ingat PAS. Yakin dengan pengumuman ini akan ada pemimpin-pemimpin PN atau dari Sabah akan beralih menyokong kerajaan Madani Perpaduan kerana tempoh sehingga 2032 itu terlalu panjang. Jangan terkejut, parti yang sangat anti-DAP itu akan bekerjasama dengan kerajaan perpaduan kerana ada beberapa pimpinan mereka datang berunding. Ada yang berunding ia akan berlaku selepas pertukaran presiden mereka. Saya tidak percaya fitnah, adu domba, perkauman dan pemimpin yang rasuah boleh diangkat mengetuai kerajaan. Malaysia ini mesti ditadbir, urus dengan baik untuk kita mencapai status negara maju. Seperti kata Menteri Johari Ghani, beri Anwar 10 tahun, rakyat Malaysia akan berbangga dengan negara. Saya sangat optimis dengan kata-kata Johari Ghani. Buktinya, dalam tempoh 2 tahun, negara mencapai kemajuan ekonomi yang luar biasa. Bukan sahaja kita yakin, malah dunia terkejut dengan pencapaian Malaysia yang begitu pantas. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda.